Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Firdaus bin Faiz alias Mak Nasir. Saya akan membentangkan tajuk penggunaan huruf besar dan huruf kecil. Huruf besar dan huruf kecil ini digunakan pada situasi tertentu. Saya akan jelaskan terlebih dahulu tentang penggunaan huruf besar. Jom kita saksikan. Okey, saya akan jelaskan yang pertama. Huruf besar ini digunakan pada awal ayat. Huruf yang pertama pada perkataan di awal ayat. Contohnya, saya berikan di sini. Saya suka makan nasi goreng ayam. Perkataan saya boleh nampak huruf S menjadi huruf besar sebab dia berada pada awal ayat. Manakala abang berjaya menangi pertandingan mewarna yang diadakan di sekolah pula, A menjadi huruf besar kerana abang berada pada awal ayat. Yang kedua pula, huruf besar ini digunakan dalam petikan langsung. Contoh yang saya berikan di sini ialah Perdana Menteri berkata, saya akan memastikan bahasa Melayu terus diperkasakan dalam mencapai matlamat bahasa Melayu sebagai salah satu bahasa utama dunia. Perkataan saya selepas pembuka kata, nampak huruf S di situ jadi huruf besar sebabkan ia berada dalam petikan langsung. Ketiga, penggunaan huruf besar ini digunakan pada unsur nama orang. Saya berikan 3 contoh di sini. Contoh pertama, Muhammad Firdaus. Perkataan Muhammad, huruf M yang ada dalam kata Muhammad itu jadi huruf besar. Dan Firdaus, huruf F jadi huruf besar. Suh Chun An, S, C dan A menjadi huruf besar. Dan Raven, R menjadi huruf besar kerana kesemua nama ini merupakan unsur nama orang. Yang keempat, huruf besar ini digunakan juga untuk kata ganti nama bagi Tuhan. Contoh, dia. Dia itu merujuk kepada Tuhan. Nya, Allah. Perkataan A menjadi besar. Dan Yang Maha Penyayang, setiap perkataan ataupun huruf awal bagi setiap perkataan mestilah huruf besar sebabkan ia adalah kata ganti nama untuk Tuhan. Yang kelima, huruf besar ini digunakan pada gelaran atau jawatan seseorang diikuti oleh nama penyandang di belakangnya. Saya berikan 2 contoh di sini. Contoh pertama, Ketua Pengarah Operasi Datuk Razif bin Ishak. Boleh lihat sini, setiap huruf pertama pada perkataan bagi gelaran tersebut menggunakan huruf besar K, P dan O. Untuk contoh kedua pula, Ketua Pegawai Audit Rahimah binti Zahir. Ketua Pegawai Audit. Setiap huruf pada perkataan awal bagi ayat ini, Ketua, K, Pegawai, P, Audit, A menggunakan huruf besar kerana selepas jawatan diikuti nama penyandang. Yang keenam, huruf besar ini digunakan pada nama jabatan, kementerian dan seumpamanya. Saya berikan 3 contoh di sini. Contoh pertama, Kementerian Kesihatan Malaysia. Setiap huruf awal pada perkataan ini menggunakan huruf besar. Huruf K, Kementerian, K, Kesihatan, M, Malaysia menggunakan huruf besar. Manakala contoh kedua pula, Institut Pendidikan Guru Kampus Tuanku Bainun menggunakan huruf besar bagi setiap huruf pada perkataan tersebut. Dan akhir sekali, Dewan Amni Baki, D menggunakan huruf besar, A menggunakan huruf besar dan B menggunakan huruf besar juga. Jadi, kesimpulannya, nama jabatan kementerian dan seumpamanya mestilah menggunakan huruf besar pada awal perkataan. Seterusnya, huruf besar ini digunakan untuk gelaran kehormat diikuti oleh nama orang. Saya berikan 3 contoh di sini. Contoh pertama, Tun Dr. Mahathir Mohamad. Tun, T menggunakan huruf besar, Dr. D menggunakan huruf besar dan ikuti nama orang di belakangnya. Contoh kedua pula, Yang Berbahagia Tuan Syed Borhan bin Syed Bustamam. Yang Berbahagia, Y menggunakan huruf besar, B menggunakan huruf besar, T menggunakan huruf besar. Dan akhir sekali, Datuk Seri Anwar bin Ibrahim. Datuk Seri, D menggunakan huruf besar, S menggunakan huruf besar. Huruf besar ini juga digunakan untuk sapaan dalam surat rasmi tanpa diikuti nama di belakangnya. Contoh, Tuan, Puan,
Yang Berhormat Datuk boleh dilihat di sini, setiap huruf awal di setiap perkataan tersebut menggunakan huruf besar kerana ia merupakan sapaan dalam surat rasmi. Seterusnya, huruf besar digunakan untuk nama tahun, bulan, hari, hari perayaan dan kebesaran serta peristiwa bersejarah. Saya berikan 5 contoh di sini. Okey, Masihi merupakan nama tahun, M menggunakan huruf besar, Syawal merupakan nama bulan, S menggunakan huruf besar, Ogos juga merupakan nama bulan, O menggunakan huruf besar. Peristiwa bersejarah seperti Isra' dan Mi'raj menggunakan huruf besar bagi setiap huruf awal di perkataan tersebut, I dan M. Untuk contoh terakhir sekali, Hari Pekerja, H menggunakan huruf besar dan huruf P menggunakan huruf besar kerana kesemua perkataan ini merupakan nama tahun, bulan, hari perayaan, hari dan kebesaran serta peristiwa bersejarah. Huruf besar digunakan pada nama geografi dan nama tempat. Contoh, Alor Setar, Pulau Pinang, Semenanjung, Malaysia. Huruf bagi perkataan awal, bagi Alor, A menggunakan huruf besar, Setar, S menggunakan huruf besar, Pulau Pinang, P menggunakan huruf besar dan Semenanjung Malaysia, S menggunakan huruf besar dan M menggunakan huruf besar. Selain daripada tadi, huruf besar juga digunakan untuk singkatan rujukan hormat. Contoh, YAB, Yang Amat Berhormat, PJPN, Pingat Jasa Pahlawan Negara, JP, Jasa Pendamai. Boleh dilihat, YAB menggunakan huruf besar, PJPN menggunakan huruf besar dan JP, iaitu Jasa Pendamai, menggunakan huruf besar. Akhir sekali, singkatan nama khas. Boleh dilihat di sini, singkatan bagi nama khas ini, iaitu MBAS, MBAS, Majlis Bandaraya Alor menggunakan huruf besar bagi setiap perkataan, DBP, Dewan Bahasa dan Pustaka, KPM, Kementerian Pendidikan Malaysia, K menggunakan huruf besar, P menggunakan huruf besar dan M menggunakan huruf besar. Rumusnya di sini, jika suatu perkataan itu menggunakan singkatan nama khas, mestilah setiap huruf awal menggunakan huruf besar. Saya telah terangkan tadi tentang penggunaan huruf besar. Jadi sekarang, saya akan terangkan pula tentang cara penggunaan huruf kecil dalam suatu ayat. Okey, yang pertama, nama gelaran kehormatan, keturunan dan keagamaan yang tidak diikuti nama orang. Huruf di sini mestilah menggunakan huruf kecil dan tidak menggunakan huruf besar. Contoh yang saya berikan di sini, Pak Saleh menggunakan Haji bersama dengan isteri dan anaknya. Haji, H menggunakan huruf kecil kerana ia bukan diikuti nama orang di belakangnya. Contoh kedua, Baginda merupakan seorang sultan yang bijaksana. Sultan, S menggunakan huruf kecil kerana selepas sultan tidak ada nama orang. Kedua, nama jabatan dan pangkat yang tidak diikuti nama orang di belakangnya. Contoh, Encik Razif telah dinaikkan pangkat menjadi seorang pengarah. Perkataan pengarah tidak ada nama orang di belakang. Sebabkan itu, huruf P dalam pengarah mestilah huruf kecil. Contoh kedua pula, pertemuan itu dihadiri oleh beberapa orang menteri. Menteri, M menggunakan huruf kecil kerana selepas perkataan menteri tidak ada nama orang. Akhir sekali, penggunaan huruf kecil ini digunakan pada kata bin atau binti. Huruf B dalam bin atau binti ini mestilah menggunakan huruf kecil. Contoh yang saya berikan di sini, Zuraidi bin Sufi. Boleh lihat sini, bin menggunakan perkataan B dalam huruf bin menggunakan huruf kecil. Nur Syahirah binti Abu Bakar. Perkataan binti, huruf B menggunakan huruf kecil. Dan Syahir bin Sa'ad, huruf B dalam perkataan bin menggunakan huruf kecil. Saya rasa setakat ini sahaja pembentangan saya tentang penggunaan huruf kecil. Saya akan serahkan kepada rakan saya yang seterusnya pula.
Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Nabil Hazkir. Hari ini saya akan menerangkan tentang kesalahan ayat. Kesalahan ayat boleh diertikan sebagai kekeliruan atau kesilapan yang berlaku dalam pembentukan ayat. Kesalahan ayat ini sering terjadi dalam lisan maupun penulisan. Terdapat 6 kesalahan ayat yang lazim dilakukan oleh pelajar. Mari kita kupas setiap kesalahan tersebut. Di sini terdapat 6 kesalahan yang sering dilakukan oleh pelajar. Yang pertama ialah kesalahan susunan ayat. Yang kedua ialah kesalahan klausa. Yang ketiga ialah kesalahan raga ayat. Yang keempat ialah kesalahan ayat perintah. Yang kelima, kesalahan ayat tanya. Dan yang keenam ialah kesalahan ayat majmuk. Mari kita kupas setiap kesalahan ini. Baiklah, kesalahan yang pertama ialah kesalahan susunan ayat. Kesalahan susunan ayat merangkumi kekeliruan dalam susunan ayat. Di sini saya menyediakan 2 contoh ayat yang salah yang sering dilakukan oleh pelajar. Contoh yang pertama ialah ini baju sangat kotor dan ayat yang betulnya ialah baju ini sangat kotor. Penjelasan dari kesalahan ini ialah urutan kata dalam ayat perlulah mengikut inti dan penerang. Perkataan baju di sini merupakan inti kepada ayat ini dan perkataan ini merupakan penentu belakang. Ayat ini menjadi salah kerana ini diletakkan di hadapan ayat yang di mana ini merupakan penentu belakang yang perlu berada di belakang inti ayat. Contoh yang kedua pula ialah bola itu dia menyepak dan ayat yang betulnya ialah menyepak bola itu dia. Penjelasan dari kesalahan ini ialah susunan ayat perlulah jelas, iaitu keseluruhan predikat diikuti dengan subjek. Perkataan dia di sini merupakan subjek kepada ayat ini. Oleh itu, perkataan subjek tidak boleh diletakkan di pertengahan ayat predikat. Oleh itu, untuk menjadikan ayat ini betul, susunan ayatnya perlulah dimulai dengan keseluruhan predikat baru diikuti dengan subjek. Baiklah, kesalahan yang kedua ialah kesalahan klausa. Kesalahan klausa merangkumi klausa yang tidak lengkap sama ada pada bahagian subjek atau bahagian predikat. Di sini terdapat 2 contoh klausa yang dapat kita kupas bersama. Contoh klausa yang pertama ialah setiap hari Ahad selalu ke pasar. Dan klausa yang betulnya ialah setiap hari Ahad ibu ke pasar. Penjelasan daripada kesalahan ini ialah klausa perlu diletakkan subjek, iaitu ibu bagi melengkapkan ayat. Seperti yang kita dapat lihat, klausa yang salah tersebut tidak mempunyai subjek di dalam klausa tersebut. Oleh itu, subjek perlu diletakkan dalam klausa untuk menjadikan klausa tersebut betul. Contoh klausa yang kedua pula ialah perkara ini kerana kecuaian pemandu. Klausa yang betulnya ialah perkara ini berlaku kerana kecuaian pemandu. Penjelasan daripada kesalahan ini ialah kalau klausa ini tiada predikat. Bagi melengkapkan predikat, frasa kerja berlaku perlu diletakkan. Klausa yang salah tersebut tidak mempunyai predikat yang lengkap. Oleh itu, kita perlu meletakkan frasa kerja di dalam predikat tersebut untuk menjadikan klausa tersebut betul. Kesalahan yang ketiga pula ialah kesalahan ragam ayat. Kesalahan ragam ayat merangkumi kekeliruan pembentukan ayat pasif sama ada ayat pasif ganti nama diri atau ayat pasif berimbuhan. Di sini terdapat 2 contoh ayat yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Contoh ayat pertama ialah buku yang tebal itu dibeli oleh saya. Dan ayat yang betulnya ialah buku yang tebal itu saya beli. Penjelasan daripada kesalahan ini ialah ayat pasif diri pertama bentuknya saya beli, bukannya dibeli oleh saya. Ayat pertama mempunyai perkataan oleh yang di mana tidak perlu diletakkan kerana saya merupakan ganti nama diri yang pertama. Contoh ayat kedua pula ialah buku yang tebal itu mereka beli. Dan ayat yang betulnya ialah buku yang tebal itu dibeli oleh mereka. Penjelasan daripada kesalahan ini ialah ayat pasif diri ketiga bentuknya dibeli oleh mereka, bukannya mereka beli. Mereka merupakan ganti nama diri yang ketiga. Oleh itu, ayat yang menggunakan kata ganti nama diri yang ketiga perlu meletakkan perkataan oleh. Kesalahan yang keempat ialah kesalahan ayat perintah. Kesalahan ayat perintah merangkumi kekeliruan penggunaan ayat perintah.
Di sini terdapat dua contoh ayat yang dapat dijadikan sebagai rujukan. Ayat yang pertama ialah jangan rokok di kawasan ini. Dan ayat yang betulnya ialah jangan merokok di kawasan ini. Penjelasannya ialah ayat perintah tidak boleh menggugurkan awalan men. Hal ini dilakukan untuk memastikan perkataan tersebut menunjukkan perbuatan. Contoh ayat yang kedua pula ialah sila jemput ke rumah hamba. Dan ayat yang betulnya sila ke rumah hamba atau jemput ke rumah hamba. Penjelasan daripada kesalahan ini ialah ayat silaan dan ayat permintaan tidak boleh bergandingan. Perkataan sila merupakan kata silaan, manakala perkataan jemput merupakan kata permintaan. Oleh itu, kedua kata ini tidak boleh bergandingan untuk memastikan ayat itu betul. Kamu ke surau kah? Kamu ke surau? Bagaimana keadaan bapa kamu? Bagaimanakah keadaan bapa kamu? Berikut merupakan contoh ayat tanya yang sering digunakan. Baiklah, saya akan terangkan kesalahan ayat yang kelima iaitu kesalahan ayat tanya. Kesalahan ayat tanya merangkumi kekeliruan penggunaan ayat tanya. Seperti yang kamu semua dengar sebentar tadi, contoh ayat tanya yang pertama menjadi salah kerana terdapat kah di hujung ayat. Penjelasannya ialah ayat tanya tidak memerlukan kah di hujung ayat. Oleh itu, ayat tanya yang pertama tadi menjadi salah. Contoh ayat tanya yang kedua pula ialah bagaimana keadaan bapa kamu? Ayat tanya tersebut menjadi salah kerana kata tanya tersebut tidak mempunyai kah di hujungnya. Oleh itu, untuk menjadikan ayat tanya tersebut betul, perlu meletakkan kah di kata tanya tersebut. Baiklah, saya akan menerangkan kesalahan ayat yang terakhir iaitu kesalahan ayat majmuk. Kesalahan ayat majmuk merangkumi kekeliruan penggunaan ayat majmuk. Seperti biasa, saya menyediakan dua contoh ayat untuk dijadikan sebagai rujukan. Contoh ayat pertama ialah Siti merajuk serta ke dalam bilik untuk menangis. Ayat yang betulnya ialah Siti merajuk lalu ke dalam bilik untuk menangis. Penjelasan daripada kesalahan ini ialah gabungan ayat perlu menggunakan kata hubung yang sesuai. Seperti yang dapat dilihat, pada ayat yang salah tersebut, perkataan serta digunakan sebagai kata hubung pada ayat tersebut. Perkataan serta tidak sesuai untuk digunakan sebagai kata hubung dalam ayat ini. Perkataan yang sesuai ialah lalu, baru menjadikan ayat tersebut sesuai dan betul. Contoh ayat kedua pula ialah mereka ke Johor atau Melaka. Ayat yang betulnya ialah mereka ke Johor atau ke Melaka. Penjelasan daripada kesalahan ini ialah ayat majmuk yang mengandungi frasa sendi nama gabungan perlu dikekalkan kata sendinya. Oleh itu, ayat pertama salah kerana dia menggugurkan perkataan ke di belakang Melaka dan menjadikan ayat tersebut salah. Oleh itu, untuk memastikan ayat tersebut betul, perkataan ke perlu dikekalkan. Saya rasa sekian dulu pembentangan saya berkaitan dengan kesalahan ayat. Saya berikan ruang kepada rakan saya untuk menerangkan tajuk kami yang seterusnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Hadi Ahnaf bin Khairuddin akan menerangkan mengenai penerapan elemen pemulihan dalam aspek tata bahasa. Sebelum kita masuk ke tajuk utama kita, izinkan saya untuk terangkan apa itu pemulihan. Pendidikan pemulihan adalah satu bentuk pendidikan untuk membetulkan sesuatu yang kekurangan atau membetulkan sesuatu yang tidak betul ataupun sesuatu yang cacat. Kemudian, saya akan menerangkan mengenai tujuan pemulihan. Yang pertama ialah untuk membantu murid mengatasi masalah pembelajaran dalam kemahiran tertentu. Yang kedua ialah untuk membantu murid mengubah sikap yang negatif dan tingkah laku yang menjejaskan pembelajaran. Yang ketiga, memupuk mengembangkan sikap keyakinan diri dan sikap positif murid terhadap pembelajaran. Yang keempat, jurang perbezaan pencapaian di antara murid dapat diperkecilkan. Dan yang terakhir sekali ialah untuk menyingkirkan tabiat dan sikap murid yang tidak selari dengan pembelajaran berkesan. Seperti mana yang saya terangkan sebentar tadi, pemulihan ini diadakan untuk membantu pelajar yang lemah dalam sesuatu mata pelajaran. Jadi pada kali ini saya akan menerangkan aktiviti pemulihan yang merangkumi aspek tata bahasa. Aktiviti ini akan membantu pelajar untuk lebih mudah mempelajari tata bahasa dengan menggunakan bahan bantu mengajar.
Aktiviti pertama ialah membina ayat. Guru boleh menggunakan satu set permainan dan melekatkan pelekat perkataan di objek tersebut bagi memudahkan pelajar membina ayat. Sebagai contoh, kita boleh lihat gambar rajah di sebelah kanan saya. Antara contoh ayat yang boleh dibina ialah bumbung rumah itu berwarna merah dan kuning. Satu set permainan itu digunakan supaya memudahkan pelajar untuk membina ayat berdasarkan perkara yang dilihatnya. Dengan aktiviti membina ayat sebentar tadi, pelajar dapat membina ayat dengan melihat situasi di hadapannya. Ini akan membolehkan pelajar untuk menyusun atau membina ayat dengan mengikut urutan dan struktur yang ditetapkan. Aktiviti seterusnya ialah menyusun suku kata. Guru akan menyediakan satu kertas kerja beserta gambar rajah untuk membantu murid memahami objek atau perbuatan tersebut. Gambar rajah di sebelah kanan saya itu boleh dijadikan sebagai contoh satu latihan yang boleh diberi kepada para pelajar. Latihan menyusun suku kata ini dapat melatih murid untuk mengaitkan sesuatu perkataan berdasarkan apa yang dilihat oleh murid itu, supaya murid dapat mengecam dan membunyikan suku kata yang digunakan. Aktiviti yang ketiga ialah membezakan jenis ayat. Guru boleh menyediakan gambar rajah beserta audio sebagai bahan bantu mengajar supaya murid mudah membezakan jenis ayat. Contoh yang boleh dilihat akan disediakan di paparan yang seterusnya. Lelaki itu sedang menebang pokok. Kamu tebang pokok itu sekarang. Dengan aktiviti membezakan jenis ayat ini akan membantu murid untuk mengecam dan membezakan jenis ayat berdasarkan intonasi. Dengan aktiviti ini, guru dapat juga melatih pendengaran murid untuk cakna terhadap setiap perkataan dan intonasi. Berdasarkan aktiviti-aktiviti sebentar tadi yang boleh dilakukan oleh para guru untuk mengajar murid, ada beberapa objektif yang dapat dicapai. Yang pertama ialah dapat membina keyakinan diri pelajar dan pelajar bersikap lebih positif terhadap mata pelajaran. Yang kedua, pelajar dapat menguasai kemahiran tata bahasa. Dan yang ketiga, pelajar dapat mengembangkan potensi dan minat mereka terhadap belajar. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih.